Okey, adik-adik dah bersedia? So kalau kita dah bersedia, kita mulakanlah Tapi sebelum kita mulakan topik perbincangan topik penaklukan logik ni, kita kena tahu terlebih dahulu apakah komponen-komponen ataupun sub-sub topik yang kita akan belajar dalam topik ni. Okey, so kita akan tengok next 3 perkara lah kita akan belajar. Yang pertama berkaitan dengan pernyataan. Pernyataan yang ada pelbagai pecahan-pecahan je lah. Ada bentuk penafian, bentuk pernyataan majmuk, nilai kebenaran dan sebagainya. Kemudian ada implikasi. Implikasi ya. Ada konteks, jika P maka Q dan sebagainya lah. Anti kejadian lah, akibat dan sebagainya itu. Yang terakhir sekali berkaitan dengan hujah, iaitu deduktif, induktif, dan terakhir sekali berkaitan dengan kesimpulan. Okey, nampak macam banyak, tak apa, kita akan tengok satu persatu untuk memudahkan pemahaman kita. Ayuh kita pergi yang perkara pertama berkaitan dengan pernyataan. Okey, so pernyataan ni apa adik-adik? Kenapa persoalan pertama, kenapa ada topik ni? Topik penaklukan logik ni adalah satu topik yang berkait dengan logika, dengan logik kita. Walaupun nampak macam tak ada kaitan dengan matematik, tetapi penaklukan logik ni penting pada zaman perkembangan sains dan juga matematik daripada awal-awal tamadun lama-lama. Jadi that's why lah topik ni muncul untuk mengesahkan bahawa idea kita itu benar atau tidak, fakta itu benar atau tidak, nombor itu benar atau tidak, dengan verification ataupun dengan memastikan kaedah dan prosedurnya menepati kepada penaklukan logik ni. Okey, contoh paling mudah, jom main ML. Jom main ML ni pernyataan atau tidak? Sejam dah. Ni ada. Jom main ML. Main ML ni pernyataan atau tidak? Okey, kalau kita melihat kepada konsep penaklukan logik ni, main ML ni tidak pernyataan. Sebab apa? Sebab kerana apa? Sebab dia tidak dapat nilai. Dia tidak ada nilai. Tidak dapat ditentukan nilainya. That's why lah kita panggil dia bukan pernyataan. Tu maksudnya. Walaupun macam dari sudut bahasa Melayunya ialah pernyataan lah, sebab ada tanda seru, tapi dia bukan pernyataan. Sebab apa? Mesti ada nilai di sisi matematik. Sekarang tidak ada pemberat. Apa? Tiba-tiba jom main ML, tiba-tiba dapat duit macam tu. Ataupun main ML, tiba-tiba kita dapat nilai 10, nilai 11. Tidak ada. That's why dia bukan pernyataan. Yang kedua, B, ibu negara Malaysia ialah Kuala Langat. Pernyataan atau tidak? Cuba kita tengok. Dia adalah pernyataan. Walaupun pernyataan itu palsu, tetapi dia adalah pernyataan. Ada maklumat dekat situ. Sebab apa? Maklumatnya lah ibu negara Malaysia ialah Kuala Langat. Cuma pernyataan tu salah. Ya, bukan Kuala Langat, Kuala Lumpur. Kuala Langat tu rumah Makcik Kiah. Bukan kat situ. Okay, kemudian yang C, adakah awak sakit? Pernyataan atau tidak? Dia bukan pernyataan. Okay, kenapa dia bukan pernyataan? Kalau apa-apa statement ataupun nampak macam benda ni yang ada tanda soal, dia bukan pernyataan. Tu mudahnya nak faham. Yang seterusnya, D, X tambah 3 bersama 5. Pernyataan atau tidak? Dia adalah bukan pernyataan. Kerana persamaan itu belum diselesaikan. Masih lagi wujud persoalan. Berapa X tu? Dah nak buat kerja lain pula, kena pindahkan 3 tu. Nak kena cari pula berapa nilai X. Kalau dia ada bagi tahu terus nilai X tu berapa, okey, itu adalah pernyataan. Yang terakhir sekali E, 9 lebih besar daripada 3, pernyataan atau tidak? Dia adalah pernyataan, dan pernyataan itu adalah benar. Kerana apa? Ada nilai. Ada apa? Dapat ditentukan nilainya. 9 tu besar daripada 3. Okey, ini yang pertama, iaitu yang mengenal pasti pernyataan. Kemudian kita nak menentukan pernyataan berikut benar atau palsu. Ini penting sebab dalam exam, dalam soalan memang dia akan tanya pernyataan itu sama ada pernyataan itu benar atau tidak. Inilah yang kita akan cross check balik sama ada dia betul ataupun tidak pernyataan itu. Pertama, negatif 11 kurang daripada 5. Betul ke? Negatif 11 kurang 5. So dia benar. So benar kan kita tulislah benar. Kemudian 7 tambah 24 30. Betul ke? Kita ambil kalkulator, 7 tambah 24. Betul ke? Palsu. Sepatutnya 7 tambah 24 31. C, 2 ialah faktor 12. Betul ke 2 faktor 12? So 12 cuba bagi dengan 2. Dapat tak? So dapat. Jadi dapat 6 kan? Jadi dia adalah benar lah. Kemudian D, 2 per 5 darab 10 per 3 samaan 5 per 3. Benar atau tidak? Palsu ya. Sebab jawapannya adalah 4 per 3, bukan 5 per 3. Dan terakhir sekali, 2 tolak 9 lebih besar daripada 12 tolak 23. Jawapannya adalah
Benar, memang jawapannya adalah sama sebenarnya. 2 tolak 9 jawapannya negatif 7. Begitu juga dengan 12 tolak 23 juga negatif 7.